Malaysia, negara kita yang tercinta, telah diusahakan oleh generasi lama yang telah berkorban jiwa dan raga. Kini, mereka telah tiada. Pergi bersama nostalgia suka dan duka. Mempusakakannya pula pada kita. Tentu sekali sebagai pewaris bersama, kita mahu negara Malaysia tercinta yang telah dibangunkan dengan titik peluh, air mata dan darah terus dapat dipertahankan sebagai sebuah negara yang membangun dan selamat sejahtera. Wahai anak bangsa, kita cukup bimbang kalau di tangan kita berlaku kegagalan. Tidak, sama sekali tidak. Masakan kita mahu melihat negara ini musnah di tangan rakyat dan bangsanya sendiri? Kita memang tidak dapat menduga ujian yang akan menimpa, kerana itu hak dan ketentuan Tuhan. Tapi tentu tidak ada siapa yang gembira jika negara kita tewas kerana kesilapan dan kesalahan kita sendiri. Tapi realitinya, setiap hari kita terpaksa juga mendengar perkataan-perkataan yang tidak enak didengar. Ragut, curi, rompak, pukul, bunuh, pergaduhan dan perpecahan, curi tulang, pecah amanah, rasuah, zina, rogol, sumbang haram. Mengapa itu semua terjadi di bumi tempat tumpahnya darah kita? Dadah. Ya, dadah. Mengapa dadah? Mengapa? Apakah anak bangsa kita sudah begitu rapuh jiwa mereka sehingga mudah kecewa dan mengakhiri hidup mereka dengan dadah? Kita seperti sudah kehilangan arah. Apakah masih ada harapan untuk menebus segala kesilapan dan kelemahan ini? Gagasan Islam Khadari adalah satu jawapan kepada tanda tanya ini. Dengan syarat, setiap rakyat perlu terlebih dahulu berusaha menegakkan kerajaan Islam Khadari dalam diri mereka. Membina sebuah kerajaan diri ialah membangunkan insaniah manusia. Bermula daripada membina 4 unsur diri, yakni akal, hati, nafsu dan fizikal. Untuk memahami apa itu kerajaan diri dan bagaimana pemerintahannya berlaku, saksikanlah. Akulah jasad manusia yang Tuhan ciptakan begitu sempurna. Ada mata, telinga, hidung, mulut, tangan dan kaki. Ada pula berbagai organ seperti jantung, paru-paru, hati, limpa, empedu, ginjal dan lain-lain. Dengan segala sistem yang lengkap seperti sistem saraf, peredaran darah, pernafasan, penghadaman, perkumuhan dan lain-lain. Maha hebat Tuhan yang menciptakan aku sebagai jasad kepada diri manusia. Tapi diri manusia bukan itu saja. Bukan sekadar jasad yang dapat dilihat. Tapi di dalamnya ada 3 lagi unsur yang lebih kompleks dan bersifat rohani serta maknawi. 3 unsur itulah sebenarnya menjadi penentu sama ada fizikalku ini jadi baik atau sebaliknya. Mari ku perkenalkan kepada kalian 3 unsur itu. Beta hati. Beta adalah raja dalam diri manusia. Beta lah penentu baik atau jahatnya seseorang hamba. Beta lah perasaan sama ada yang baik seperti tawaduk, sabar, pemurah, berkasih sayang, pemaaf, syukur, cinta dan takutkan Tuhan. Atau sebaliknya, beta juga berpotensi untuk berperasaan dengan perasaan-perasaan negatif seperti sombong, pemarah, tamak, hasad dengki, benci dan lain-lain.
Aku pula akal. Tugasku menerima ilmu, memprosesnya, menyimpan dan mengeluarkannya setiap kali diperlukan. Akulah yang berfikir bagi pihak diri. Maka kerana itulah aku juga guru dan pemimpin dalam diri. Akulah juga yang sepatutnya bertanggungjawab memimpin hati supaya menjadi raja yang baik. Kerana itulah hati dikatakan raja, kerana dialah penentu pada hala tuju kerajaan diri. Kalau baik rasa-rasa di dalam hati sebagai natijahnya, baiklah seluruh anggota. Tapi kalau perasaan jahat yang lebih dominan, maka akan jahatlah seluruh anggota. Kerana anggota seperti mata, telinga, hidung, kaki dan tangan ini hanyalah rakyat jelata yang semata-mata menurut perintah. Begitulah wahai tuan-tuan dan puan-puan tentang diri kita manusia. Oh, ada satu lagi unsur. Sebagai unsur ketiga yang selalunya sangat aktif berperanan dalam diri manusia, yang terlupa aku perkenalkan. Akulah nafsu. Akulah segala keinginan dalam diri manusia. Tabiatku sangat mendorong kepada kejahatan. Sebenarnya, akulah penjahat dan penjenayah dalam diri manusia. Akulah yang selalu mempengaruhi raja dengan segala kejahatanku. Sekiranya raja lemah, akulah yang menguasainya dan jadi raja pula dalam diri. Dan musuh tradisiku adalah akal. Kami selalu saja bertarung untuk memenangi hati. Demikianlah penciptaan Tuhan terhadap diri kita manusia. Untuk lebih mengerti, mari bersama kita menyaksikan apa yang sebenarnya berlaku dalam kerajaan diri kita saban waktu. Benci! Benci! Bencinya beta. Beta dah tak larat nak tengok muka semua orang lagi. Manusia semuanya tak guna. Takkan semua orang, tuanku. Kan kita masih ada keluarga. Kita ada mak, kita ada ayah, adik-beradik. Semuanya sama saja. Beta dah tak ada siapa dalam hidup beta. Semuanya tak boleh diharap. Beta kecewa dengan mereka. Tuanku, takkanlah sampai begitu sekali. Memanda tak tahu apa yang beta rasakan. Memanda bukannya ada perasaan. Memanda hanya tahu berfikir, fikir. Takat fikir memanglah mudah. Tapi yang menanggung rasa beta. Segala rasa hina, sedih, malu, derita dan kecewa, beta tanggung sorang-sorang. Mentang-mentanglah kita ni bodoh, tak berduit, tak ada sijil, tak handsome. Semua orang benci. Manusia semuanya sama. Semuanya hipokrit. Betul tu tuanku. Memang betul. Tuanku memang berhak bencikan mereka. Memang patut tuanku rasa sedih dan kecewa. Memang dah tak ada manusia lain yang boleh diharapkan lagi. Macam mana kita nak atasi semua perasaan ni? Beta dah tak tahan lagi. Cepatlah fikirkan. Yelah tuanku, Patik sedang fikirlah ni. Tuanku, Patik dengar ada satu benda yang boleh selesaikan semua masalah hidup kita, tuanku. Apakah bendanya itu, wahai nafsu? Katakanlah pada beta. Dadah namanya, tuanku. Dadah? Ya, dadah, tuanku. Dadah namanya. Patik dengar, dadah tu memang best, tuanku. Sekali kena, memang berdengung punya. Bila dah berdengung, hilang semua masalah kita. Best, tuanku. Apa yang kau merepek ni, nafsu? Tuanku,
dadah tu tak baik, tuanku. Ia hanya penyelesaian palsu. Bila dah hilang kesan dadah tu, masalah akan datang semula. Malah lebih teruk lagi, tuanku. Kal, apa yang kau tahu? Lagipun, semua perasaan itu bukan kau yang tanggung. Tuanku, apa tunggu lagi? Perintahkan saja seluruh anggota rakyat pergi dapatkan dadah tu cepat. Lagi cepat, lagilah bagus. Lagi cepatlah selesai masalah kita, tuanku. Entahlah nafsu. Beta pun tengah bingung sekarang ni. Kita cubalah dulu, tuanku. Dah cuba, baru tahu baik ke tak baik dadah tu. Jomlah, tuanku. Mari. Tuanku. Tuanku. Tunggu dulu, tuanku. Tunggu dulu. Apa yang dah terjadi ni? Macam mana boleh aku biarkan nafsu menghasut raja semudah itu? Aku tak sepatutnya tewas pada nafsu. Nampaknya nafsu hampir berjaya menguasai raja. Kalau nafsu yang menang, buruk sekali padanya. Apa yang harus aku lakukan? Takkan aku nak biarkan saja. Aku mesti buat sesuatu. Kalau tidak, rosaklah raja. Bukan saja raja yang rosak, malah aku dan seluruh anggota jasad akan rosak sama. Akal dengan keupayaannya semata tidak akan mampu menyelamatkan manusia dari kerosakan. Sekadar logik, hati tak mampu dibentuk menjadi baik. Nafsu tidak akan tunduk kepada kebaikan. Takutilah zat yang mampu melihat serentak, kecil dan besar, dalam waktu yang sama, sekalipun berbilion banyaknya. Zat yang dapat mendengar seluruh yang bersuara, mahupun tidak, di dalam masa yang sama. Zat yang dapat mengetahui yang lahir, mahupun yang gaib sekaligus, tanpa berperingkat-peringkat pengetahuannya, yaitu mengetahui secara serentak. Takutilah suatu zat yang kuasanya tidak ada terhad, yang mampu menjadikan sekaligus kecil dan besar berbilion-bilion banyaknya di dalam satu masa secara kun fayakun. Jadilah terus jadi. Kehendaknya tidak terbatas. Jika dia berkehendak, terus jadi, tanpa terlewat sekalipun satu detik. Itulah dia, Tuhan kita, yang menjadikan makhluk dan mentadbir seluruh alam secara serentak. Mampu menjadi pentadbir, pengurus, pengawal, penjaga dan penyelamat seluruh makhluk. Tanpa bersusah payah, tidak letih, tidak tidur, tidak lupa dan tidak lalai, serta tidak rehat-rehat. Zat yang mampu pula menghancurkan apa yang dicipta sekelip mata jika dia berkehendak. Setiap yang diciptanya berhajat padanya. Maha suci Tuhan mengambil manfaat. Semua makhluknya diurus tanpa memilih yang baik maupun yang jahat. Yang baik secara rahmat kepada hamba-hambanya. Tuhan, kalau dia hendak bertindak, dia tidak peduli siapa-siapa, dia buat saja. Dia boleh buat apa saja kepada makhluknya
atau hamba-hambanya. Dia hendak sakitkan, hendak patahkan, hendak jatuhkan, hendak miskinkan, hendak hinakan, hendak apa saja, peduli apa. Yang soleh naikkan derajat, yang berdosa menghapuskan dosa kita. Apakah kita tidak takut? Di samping, apakah kita tidak cinta dan sayang? Kalau begitu Tuhan, mengapa kita tidak mempedulikan? Mengapa kita tidak jadikan tempat rujuk? Setelah akal diperkenalkan dan diisi dengan Tuhan, barulah ia mampu memimpin serta menjadi guru kepada hati. Hebatnya Tuhan, ya Tuanku. Agungnya, segalanya tentang Tuhan adalah maha. Baru kini Patik sendiri kenal sedikit sebanyak tentang Tuhan. Benar kata-katamu itu, wahai Memanda. Setelah apa yang Memanda ceritakan sepanjang kita bersama, beta sendiri terasa betul betapa agungnya Tuhan. Beta rasa sangat bersalah dengan Tuhan kerana tidak mempedulikannya selama ini. Dan kerana itulah beta sampai jadi kecewa, bahkan hampir saja putus asa. Kalaulah Tuhan tidak selamatkan beta, pasti musnahlah kehidupan beta di dunia, apatah lagi di akhirat. Terima kasih Memanda kerana memandu beta supaya tepat dalam berperasaan. Beta sebenarnya malu dengan Tuhan kerana hampir-hampir memilih dadah sebagai penyelesai masalah, sedangkan Tuhanlah penyelesai kepada segala masalah kita. Ya Tuanku, semoga kita dapat menebus segala kesalahan kita. Apa yang kita nak buat lepas ni, wahai Memanda? Beta tidak sedih lagi kalau orang benci dan hina kita, kerana kita memang pun seorang hamba Tuhan yang hina, yang tidak mempunyai apa-apa melainkan segala apa yang kita miliki ini adalah anugerah darinya. Jadi layaklah kalau kita ni dihina. Tapi Memanda, beta sangat takut kalau kita kehilangan Tuhan sekali lagi. Buruk sekali padanya Memanda. Alah Tuanku, janganlah serius sangat. Maha pemaaf kepada hamba-hambanya. Kita enjoylah dulu. Nanti kita... Diam kamu nafsu. Beta tak mahu dengar lagi pujukan-pujukan kamu yang tidak pernah selaras dengan Tuhan. Sekarang kamu ikut saja apa kata beta. Beta cukup takut dengan Tuhan kalau kita ditimpakan dengan kemurkaannya. Benar tu nafsu. Kalau Tuhan murka, hukumannya boleh berlaku bila-bila saja. Boleh jadi lebih besar dari tsunami. Itu baru di dunia. Di akhirat lagilah dahsyat. Bermula dari saat kematian yang sangat menyakitkan, kesukaran di mahsyar, kecemasan di sirat dan neraka yang membakar tanpa rehat. Mampukah kita? Tentu tidak, bukan? Ya Allah, kuasamu sangat menakutkan. Tapi bila mengingatkan rahmat dan kasih sayangmu yang maha luas itu, aku jadi malu. Malu untuk tidak menerima ujianmu, Tuhan. Tuanku, apa kata kita tebus keterlanjuran kita dengan membuat sebanyak mungkin kebaikan terhadap manusia kerana Tuhan? Setuju, Memanda. Beta setuju sekali. Akan beta arahkan seluruh rakyat beta di kalangan anggota jasad untuk bertindak segera. Demikianlah pentadbiran sebuah kerajaan diri yang kalau berjaya kita bangunkan dengan cinta dan takut Tuhan, lahirlah pribadi yang bertakwa.